Hello and hi guys, nama saya Iskandar dan saya daripada kumpulan 6. Hari ini kita orang akan bentangkan tajuk kita orang, perlembagaan sebagai tapak integrasi. And ini adalah group member kita orang. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan membincangkan definisi perlembagaan. Perlembagaan bermaksud satu dokumen yang mengandungi semua peraturan dan undang-undang dasar. Ia juga bermaksud undang-undang yang diwujudkan untuk mengendalikan kerajaan yang memerintah dengan izin dan saksama. Seterusnya, konsep perlembagaan. Konsep bagi jati diri merupakan sesuatu yang melambangkan kepribadian kita. Konsep negara bangsa ialah sebuah negara yang mempunyai kedaulatan di mana sumber rakyatnya disatukan oleh ikatan seperti bahasa, budaya, nilai dan lain-lain yang membentuk bangsanya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aida Syakina binti Abdul Latif. Nombor matriks 21141 akan membentangkan sejarah dan garis waktu gubalan perlembagaan persekutuan. Sejarah perlembagaan. Selepas kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya persekutuan pertama pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman telah dipilih sebagai Ketua Menteri pertama. Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merupakan langkah pertama ke arah membentuk kerajaan sendiri selepas Britain bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Pada Januari 1956, Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk membincangkan soal penggubalan Perlembagaan Persekutuan dan merundingkan tarikh kemerdekaan untuk negara. Pada Mac 1956, satu Suruhanjaya Perlembagaan diketuai oleh Reid telah ditubuhkan bagi merangka dan meneliti Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya tersebut telah mendapatkan pandangan daripada parti-parti politik, persatuan-persatuan bukan politik dan individu tentang bentuk negara dan bangsa negara. Dalam rundingan itu, memorandum daripada Parti Perikatan telah mendapat keutamaan. Memorandum tersebut disebut sebagai Pakatan Murni, iaitu persetujuan secara bertolak ansur demi kepentingan bersama serta persetujuan menghormati hak-hak orang lain seperti kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan kerakyatan yang sama rata.
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mulai diiktiraf oleh Jawatan Kuasa Kerja mulai tarikh kemerdekaan negara, iaitu pada 31 Ogos 1957. Apabila Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Tanah Melayu pada 1963, beberapa peruntukan telah dipinda dan nama negara telah berpindah kepada nama Malaysia. Seterusnya ialah urutan waktu gubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Situasi yang pertama yang berlaku ialah penggubalan undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Seterusnya ialah penggubalan Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu 1948, Kerjasama Etnik CLC Pilihan Raya Perikatan, Suruhanjaya Perlembagaan iaitu Suruhanjaya RED, Jawatan Kuasa Kerja dan akhir sekali ialah pengisytiharan perlembagaan. Seterusnya ialah undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Terdapat 3 jenis undang-undang yang telah ditubuhkan sebelum kedatangan penjajah. Penjajah ialah British, antaranya ialah Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan Batu Bersurat Terengganu. Disimpulkan di sini bahawa ketiga-tiga undang-undang tersebut telah membuktikan bahawa sistem perlembagaan dan pentadbiran yang tersusun telah lama wujud walaupun sebelum kedatangan penjajah. Semasa pemerintahan British, 2 buah negeri lain lagi iaitu Johor dan Terengganu telah pun membuat perlembagaan yang tersendiri pada tahun 1895 dan 1911. Kemudian ialah Malayan Union. Antara sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan antaranya ialah bagi menyatu padukan dan meningkatkan kecekapan pengurusan negeri-negeri. Selain itu, British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa Raja-Raja Melayu. Ciri-ciri Malayan Union antaranya ialah semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Governor British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Selain itu, Singapura dijadikan tanah jajahan berasingan dan seterusnya lah. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948, ciri-ciri pentingnya, yang pertama, 9 negeri Melayu terlibat termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Namun begitu, Singapura kekal menjadi tanah jajahan berasingan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Kemudian Sultan juga telah diberi hak untuk memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat Negeri dan Majlis Undangan Negeri. Syarat kewarganegaraan diperketat dan orang Melayu juga telah diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputera. Seterusnya ialah kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Penubuhan Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat 1949 atau CLC telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perundangan. Masalah perundangan ni macam masalah politik lah. Kemudian jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan pelbagai isu kewarganegaraan dan kedudukan khas orang Melayu serta dasar pendidikan. Akhir sekali saya akan membentangkan Suruhanjaya RED 1956. Suruhanjaya RED ini telah dipengerusikan oleh Hakim Lord William RED daripada England. Tujuan Suruhanjaya RED ini ditubuhkan adalah bagi menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu dan menjamin kedudukan orang Melayu serta kepentingan sah komuniti lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Adijah binti Hassan, nombor matriks RP21145. Hari ini saya akan membentangkan tentang subtopik 6.2 iaitu perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Terdapat beberapa tujuan dan kepentingan dalam menjadikan perlembagaan sebagai paksi utama dan juga tapak integrasi. Tujuan-tujuan tersebut termasuklah untuk mengikat masyarakat untuk merujuk pada satu undang-undang yang sama untuk sesuatu masalah supaya tidak bercanggah antara satu sama lain. Ini merujuk kepada perkara-perkara seperti bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan agama Islam ialah agama bagi persekutuan. Berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan juga Perlembagaan Malaysia 1963 yang telah menyatakan bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu dan bahasa Melayu akan kekal menjadi bahasa persekutuan seperti yang telah diperuntukkan oleh Parlimen.
Beralih kepada agama Islam pula, iaitu agama Islam sebagai agama persekutuan. Ini tidak bermaksud bahawa agama-agama selain agama Islam tidak boleh diamalkan. Perlembagaan Persekutuan menyatakan walaupun agama Islam ialah agama bagi persekutuan, namun begitu, agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Ini merujuk kepada kebebasan beragama, iaitu setiap individu mempunyai hak dalam menganuti dan mengamalkan agamanya. Seterusnya, tujuan yang kedua adalah untuk menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran negara. Penguatkuasaan Akta Majlis Keselamatan Negara MKN 2016 yang memperuntukkan penubuhan badan yang dipanggil MKN yang membolehkan pihak kerajaan untuk mengisytiharkan kawasan keselamatan atau menjelaskan kuasa-kuasa khas pasukan keselamatan di kawasan keselamatan dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Keberkesanan akta ini dapat kita lihat ketika pengurusan COVID-19 di Malaysia. Kemudian, kepentingan yang ketiga bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Ini merujuk kepada hak asasi rakyat seperti hak kebebasan bersuara. Namun begitu, kebebasan bersuara ini masih tertakluk kepada peruntukan akta hasutan dan juga beberapa akta yang lain. Hak rakyat dalam bersuara sememangnya tidak dinafikan, terutamanya bagi sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Namun begitu, walaupun setiap rakyat dibenarkan untuk meluahkan pendapat dan pandangan mereka masing-masing, namun ia masih di bawah undang-undang. Sebagai contoh, dalam menyuarakan pendapat sekiranya berlaku hasutan yang boleh menghuru-harakan keharmonian masyarakat, individu tersebut masih boleh diambil tindakan yang sewajarnya. Provokasi dalam hak bersuara adalah suatu perkara yang patut dielakkan, terutamanya provokasi yang boleh membangkitkan isu-isu sensitif seperti isu perkauman dan segala perkara yang boleh membangkitkan hasutan yang seterusnya boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Akhir sekali adalah untuk melindungi kepentingan semua kaum dengan jaminan keadilan sosial antara kaum. Perbuatan subversif adalah merujuk kepada segala tindakan yang boleh memudaratkan ketenteraman awam demi melindungi kepentingan semua kaum dengan jaminan keadilan sosial di antara kaum. Mana-mana perbuatan ataupun perkataan yang boleh menimbulkan perasaan niat jahat dan juga permusuhan di antara kaum yang berlainan ataupun golongan penduduk yang berlainan yang mungkin kelak akan menyebabkan keganasan. Maka apa-apa peruntukan undang-undang ataupun tindakan yang bermaksud untuk memberhentikan atau mencegah perbuatan subversif ini adalah dibenarkan dan sah walaupun peruntukan itu tidak selaras dengan mana-mana peruntukan yang telah sedia ada. Sekian daripada saya, Siti Adijah. Hai, nama saya Muhammad Iskandar Fariza bin Khairul Azizul. Nombor matrik saya RP21129. Saya akan membentangkan subtopik saya, Persekutuan Perlembagaan untuk Menyatukan Bangsa Malaysia. And first of all, terdapat banyak lagi cabaran yang saya tidak senaraikan di sini. Tetapi saya akan membincangkan cabaran yang kebanyakannya dilalui oleh masyarakat Malaysia. Dan kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Okey, cabaran yang pertama, terdapat golongan muda yang terikut-ikut dengan budaya barat. Contohnya, bermain games, melalui media sosial dan mengikuti perkembangan barat. Mereka tidak mengendahkan tentang negara mereka sendiri, malah tidak mahu menyertai kem jati diri kerana mereka berasa bosan. Cabaran yang kedua, perpaduan yang masih lemah dalam kalangan masyarakat kerana terdapat segelintir masyarakat yang bersikap rasis. Sikap ini akan membantukan lagi usaha menyatukan bangsa Malaysia. Dan sikap ini sewajarnya tidak boleh diamalkan kerana akan merosakkan negara disebabkan sifat anti perkauman. Cabaran ketiga, kelakuan individu yang mementingkan diri sendiri. Terdapat individu yang mementingkan diri sendiri, mengambil jalan mudah untuk cepat kaya.
tanpa memikirkan nasib rakyat. Contohnya, golongan kelas atas yang mengambil rasuah untuk meluluskan sesuatu perkara. Dan dalam certain situation, boleh menjatuhkan nilai ringgit dan membantukan lagi pembangunan negara. Okey, yang terakhir, cabaran di sekolah. Ia melibatkan lagu negaraku. Lagu negaraku adalah lagu kebangsaan Malaysia yang patut kita hormat. Semasa menyanyikan lagu negaraku, ada sesetengah pelajar yang tidak bersikap disiplin seperti duduk, tidak bersemangat menyanyikan lagu negaraku. Ini menyebabkan hilang rasa hormat dalam diri pelajar. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haristini bin Kamarudin. Nombor RP saya adalah RP21139 dan saya akan membentangkan subtopik maksud dan konsep integrasi. Maksud integrasi. Integrasi adalah penggabungan dua atau beberapa kaum menjadi satu kesatuan. Maksud integrasi pula, satu ruang sosial yang boleh menjadi estate atau benar. Kedua, satu tempat perjumpaan yang strategik untuk sesebuah kumpulan parti bagi berlainan etnik dan peradaban. Yang ketiga, proses integrasi boleh dibagikan pada tiga, iaitu proses tawar-menawar, negosiasi dan perubatan. Yang keempat, berkesan untuk melaksanakan dan memimpin menuju integrasi dan kesatuan untuk perdamaian dan harmoni. Dan yang terakhir, untuk mempromosikan kesatuan ataupun integrasi inisiatif penting untuk alasan ekonomi, sosio-budaya untuk memastikan kehidupan damai dan pembangunan rapid negara yang lebih maju. Sekian daripada saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Hairul Daniel bin Tuan Zahra Hasli. Nama matrik saya RP21138. Saya akan membentangkan tentang 3 peringkat integrasi yang wujud dalam negara Malaysia. Yang pertama adalah makro. Yang kedua adalah meso dan yang ketiga adalah mikro. Next. Okey, bagi yang pertama, makro. Makro adalah dasar dari atas ke bawah. Makro merupakan peranan kerajaan. Makro merupakan peranan yang bersifat kelompok strategik. Ianya wujud semenjak tahun 1970 lagi. Ianya mekar dan matang dari segi orientasi, security ke ejen pembangunan. Elemen-elemen yang ada dalam makro ialah Perlembagaan Persekutuan, Sekolah Wawasan, Wawasan 2020 dan Rancangan Malaysia. Seterusnya, yang kedua adalah meso, iaitu dasar bawah ke atas. Meso adalah dasar dari bawah ke atas yang dijalankan oleh NGO sebagai pengagih habuan pembangunan dan menjadi ejen pemantau pelaksanaan program untuk minoriti. Dasar ini memastikan pematuhan kepada perlembagaan yang dilakukan secara sukarela oleh NGO-NGO yang terlibat dalam meso. Okey, yang terakhir adalah mikro. Mikro adalah inisiatif akar umbi.
Contohnya adalah wedding street ataupun kanduri yang dihadiri oleh beribu-ribu orang yang di seluruh Malaysia pada hujung minggu. Mamakization third place concept, dan ia merupakan inisiatif kumpulan tempatan yang berjaya dengan alasan ekonomi dan sosio budaya. Micro memerlukan peranan rakyat untuk mematuhi perlembagaan. Contoh program Micro adalah gerakan Share the Care yang dilancarkan pada 1 Mac dengan sekitar 60 orang sukarelawan mengisi bakul-bakul dengan barangan permainan dan kegiatan kraft yang boleh dilakukan seisi keluarga ataupun orang yang ingin dibantu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Isri bin Muhammad Amin, nombor matrik RP21143. Ingin membentangkan kepentingan integrasi. Kepentingan integrasi terdiri daripada 3, iaitu ekonomi, budaya dan keselamatan. Ekonomi. Setiap golongan etnik di negara ini layak untuk menjalankan sebarang aktiviti berteraskan ekonomi tanpa halangan daripada sesiapa pun kerana mereka juga adalah rakyat negara. Keadaan ekonomi yang stabil juga hanya boleh dipengaruhi dengan adanya perpaduan antara kaum ini kerana tiada sebarang pergaduhan dan perpecahan antara kaum yang boleh menggugat ekonomi negara. Budaya. Rakyat dapat mewujudkan kefahaman tentang budaya yang berbeza dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum etnik. Setiap masyarakat haruslah mempelajari budaya dan adat etnik yang terdapat di negara kita supaya benar-benar memahami budaya masyarakat di negara ini. Yang ketiga, keselamatan. Next. Rakyat dapat mengukuhkan lagi keselamatan negara daripada luar dan dalam negara. Negara kita haruslah dipertahankan kedaulatannya daripada segala bencana yang melibatkan pergaduhan dan pertumpahan darah bagi memastikan negara kita terus membangun dan berjaya. Sekian, terima kasih.